Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 31 Oktober bersama saya Nazirah Syaringat dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Kegembiraan 5 remaja bertukar tragedi. Juga kes kadet UPNM ditekap sereka hingga melecur disiasat. Kegembiraan 5 remaja ketika mengait umpan pancing tiruan yang tersangkut pada kabel elektrik bertukar tragedi. Ia selepas salah seorang daripada mereka maut manakala 4 yang lain cedera setelah terkena renjatan elektrik di kawasan sawah di Kampung Tanjung Putus, Kuala Nerang. Renjatan berlaku kira-kira jam 6.30 petang semalam. Selepas kejadian, Muhammad Haris Akif Nuraimi 14 tahun terus dibawa ke Hospital Kuala Nerang untuk mendapatkan rawatan namun disahkan meninggal dunia. Menurut Ibu Mangsa Nur Suraya Abdul Rahman, dia mengetahui kejadian itu sekitar jam 7 petang selepas dimaklum 2 rakan anaknya yang datang ke rumah. Kawan dia abang kata, Cik Su, Akif tak sedar diri, kena karen. Kita pekat. Masa tu memang lemah lutut abuh dia baru balik, buang baju. Tak ada mandi lagi. Dan baring sat je. Lepas tu kata abuh, anak macam mana pergi tengok sat. Abuh pun pakai baju, pergi seorang dia dulu dalam beg kan. Ya Allah, kita dah ketak lutut dah. Lepas tu pergi dengan ni lah, kami pergi tidur, kami pergi tengok. Kawan-kawan semua bangun tapi kami tak cam muka kawan-kawan. Lepas kejadian lah. Tengok dia tapi dah gelap dah. Dia memang terbaring. Dia seorang dia terbaring tak sedar. Panggil tak masa tu? Panggil ajak ucap apa. Tapi dia keluar liuk kan. Macam bui tu. Lepas tu tengok kawan-kawan tak kenal. Kawan dia semua selut sampai atas kepala satu badan. Dia tak ada apa. Matuk dah habis umur. Nur Suraya ditemui ketika hadir menuntut jenazah di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar. Katanya Allahyarham yang mesra dengan panggilan Angah disifatkan seorang anak yang baik dan ceria. Jenazah Muhammad Haris Akif dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tanjung Putus. Sementara itu, Ketua Bahagian Pengurusan Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Terap, Assistant Superintendent ASP Yukrul Muhammad Yusof mengesahkan kejadian berkenaan. Katanya mangsa meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kuala Nerang, manakala 4 rakannya masing-masing berusia 15, 16 dan 19 tahun melecur di kaki, badan dan muka sedang menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahiyah untuk rawatan lanjut. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Dan ini pula isu kibar bendera negara luar di Johor. Polis telah merakam percakapan daripada 3 individu berkaitan dengan penganjuran satu upacara perarakan agama peringkat antarabangsa di Taman Sentosa pada 20 Oktober lalu. Pihak berkuasa juga sudah memanggil pulang penganjur acara yang kini berada di Bangkok untuk membantu siasatan. Ketua Polis Johor, Komisioner Datuk M. Kumar berkata satu laporan polis telah dibuat pada 28 Oktober ekoran penularan video tersebut. Menurut percakapan saksi yang terlibat dalam penganjuran berkenaan, lebih kurang 35 negara telah mengambil bahagian dalam upacara perarakan itu. Hasil siasatan awal, kejadian ini dikatakan berlaku pada 20 hari bulan 10 2024 di kawasan Plaza Sentosa. Okey. Dan pengibaran bendera tersebut bukan masa perarakan tetapi di dalam kawasan Plaza Sentosa tersebut. Dan setakat ini kita telah rakam 3 percakapan saksi yang boleh membantu siasatan polis dan siasatan masih berterusan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri program Komuniti Sempena Hari Deepavali 2024 di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor Bahru, Johor. Mengulas lanjut, Datuk Kumar berkata penganjur tidak memohon permit daripada polis kerana upacara berkenaan dianjurkan di kawasan tertutup namun mendapat kebenaran daripada Majlis Bandaraya Johor Bahru. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Lambang Kebangsaan 1949, Seksyen 505B Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Baik, yuran Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak atau TASKA seluruh negara dijangka naik antara 20 hingga 25% pada tahun depan. Keadaan itu menyebabkan ramai ibu bapa terkejut dan bimbang dengan kenaikan kos bulanan yang akan ditanggung, lebih-lebih lagi yang mempunyai lebih daripada seorang anak. Presiden Persatuan TASKA Tadika dan Pusat Jagaan Selangor Mahanum Basri berkata, jangkaan kenaikan itu ekoran kos operasi yang semakin membebankan. Dan untuk kekalkan kualiti, so kita juga hendak, bila kita nak pastikan kualiti, maka penjagaan ini memenuhi harapan ibu bapa. So apa yang kita perlukan dalam pelaburan, tadi saya sebut tentang staff training ataupun latihan staff, pembelian alat bantu mengajar, dan untuk penyelenggaraan kemudahan, umumnya kanak-kanak fitrahnya suka bermain dan banyaklah alat-alat permainan yang sudah tidak boleh digunakan ya apabila menjelang habis tahun ya. Dan inilah yang sebenarnya kekangan ya, keupayaan untuk menyerap kos ini yang menyebabkan kita akan terus memberi tekanan kepada kelangsungan perniagaan. Jelasnya lagi, sebenarnya pengusaha TASKA dan Tadika juga dalam keadaan serba salah sama ada mahu menanggung kenaikan kos dan berdepan dengan rungutan ibu bapa. So inilah pengusaha dalam keadaan dilema di mana satu sisi perlu naikkan yuran untuk menampung kos. Di sisi lain kena faham juga beban yang ditanggung oleh ibu bapa. So ini yang kita sebenarnya mengharap pihak kerajaan, sama ada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri, ya, untuk membantu kita dalam konteks mengurangkan beban operasi dan dapat seterusnya memastikan kelangsungan perkhidmatan TASKA Tadika ini tanpa mengorbankan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan. Sebelum ini, Pengerusi Persatuan Pusat Jagaan Kanak-Kanak Malaysia, Simon Ng, memaklumkan penambahan kos operasi industri penjagaan kanak-kanak akan meningkat dengan ketara seiring dengan kadar gaji minimum yang dikuatkuasa Februari tahun depan. Kenaikan itu diramalkan antara 20 hingga 25% bagi memastikan industri perkhidmatan, penjagaan dan kaki tangan pusat jagaan kanak-kanak terjamin kualitinya. Kes kadet di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang ditekap streka sedang disiasat. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abiy Rahman berkata pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terbabit dalam kes berkenaan. Angkatan Tentera Malaysia ATM berkata pihaknya ambil maklum laporan tular berhubung kes seorang pegawai kadet yang dipercayai menjadi mangsa buli dan dera oleh seorang penuntut senior. Mangsa didakwa ditekap setrika pada bahagian dada sehingga meninggalkan kesan lecur. Katanya siasatan terperinci terhadap kes itu sedang dilaksanakan dan ia berada pada peringkat Akademi Latihan Ketenteraan ALKU PNM. ATM memandang serius isu sebegini dan tidak melindungi mana-mana pihak yang terbabit dalam kes itu. Tindakan disiplin yang keras mahupun tindakan undang-undang akan dikenakan kepada pihak yang terlibat jika terbukti bersalah. Mana-mana pihak termasuk Meta tidak akan diberi muka untuk melanjutkan tempoh pendaftaran pelesenan media sosial. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata jika pihaknya memberi masa, ia sama seperti bagi peluang kepada jenayah skamer dan pedofilia untuk terus bermaharajalela. Meta meminta masa yang lebih. Tapi sejujurnya kita tidak boleh bagi lebih masa kepada skamer dan kumpulan pedofilia yang sekarang ni berleluasa. Ada aduan yang kita terima daripada orang awam tentang kewujudan kumpulan-kumpulan pedofilia sebagai grup dalam Facebook. Ada yang beratus orang, ada yang berpuluh ribu orang yang telah beroperasi bertahun-tahun lamanya. Jadi saya tak faham kenapa Meta nak mempertahankan kumpulan skamer, kumpulan pedofilia. Kita dah arahkan supaya dilesenkan. Dilesenkanlah.
Beliau menegaskan isu berkaitan keselamatan rakyat terutama kanak-kanak dan keluarga yang semakin berleluasa di media sosial sama sekali tidak boleh dipandang ringan dan tiada kompromi. Ogos lalu Fahmi memaklumkan berdasarkan garis panduan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, mana-mana platform yang tidak mempunyai lesen selepas 1 Januari 2025 boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 126 Akta Terbabit. Bagaimanapun rancangan Malaysia dikritik Meta Platform atas alasan pelan berkenaan kurang jelas dan membantutkan inovasi digital. Baik, kita ke laporan seterusnya. Kerajaan tiada cadangan untuk memperkenalkan cukai langganan ChatGPT. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata sebarang pengenalan cukai baru perlu dibawa ke Parlimen dan tidak hanya dibincang di peringkat jemaah menteri sahaja. Setakat ini kita tidak ada bincang perkara ini dan sama ada di jemaah menteri ataupun di kalangan menteri-menteri pun tidak ada perbincangan tentang cadangan untuk mengenakan cukai. Dan kita tahu sebarang cukai yang ingin dikenakan perlu dibawa untuk diluluskan di Parlimen, bukan sekadar di peringkat jemaah menteri. Jadi kita tak dengar perkara itu dalam pembentangan belanjawan 2025 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka bagi saya itu tidak boleh dilayan. ChatGPT merupakan ruang dialog menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Kelebihan aplikasi berkenaan termasuklah mampu memudahkan kerja penting, khususnya membabitkan penghasilan tugasan, pencarian maklumat secara pantas, penyediaan bahan penulisan dan pelbagai lagi. Ia boleh diakses secara percuma selain mampu menambah baik kualiti penulisan. Selepas ini, paramedik meraung bawa jenazah ibu. Alhamdulillah, bertemu kembali. Amerika Syarikat AS tuntut penjelasan daripada Benjamin Netanyahu berhubung serangan udara mengerikan ke atas sebuah bangunan pangsapuri di utara Gaza yang mengorbankan sekurang-kurangnya 93 orang termasuk puluhan kanak-kanak Selasa lepas. Mereka membangkitkan insiden di Beit Lahia dengan Tel Aviv menyatakan kebimbangan perkembangan tersebut tetapi masih belum mendapat respon lengkap. They also need to provide the public with answers to these questions. There are significant questions that you all ask, that others countries have asked, that we believe Israel needs to answer publicly. I can't tell you where this is going to go. I can tell you that we are not just pressing them for answers, but also conducting our own reviews based on information that we are gathering independent of the government of Israel, and we will make those determinations when we've completed those reviews, but I can't put a timetable on it. Miller juga berkata Israel tidak memberi penjelasan secukupnya berhubung serangan yang membunuh ramai kanak-kanak itu. Pusingan kedua serangan di Beit Lahia itu menyasarkan beberapa rumah milik keluarga bernama Al-Luh di mana saudara mara yang kehilangan tempat tinggal berlindung. Keadaan itu mendorong pihak berkuasa Majlis Perbandaran untuk mengisytiharkan keadaan bencana di utara semenanjung Gaza. هم اخوي انا مات من قله الامكانيات فيش عندنا لا اسعافات ولا عندنا مطافه انا الدار ظلت مولعه ما فيش في الدار عندي فيش شيء عندي كيف ظلت مولعه تقريبا 4 ساعات طب انا في عندي تحت الانقاذ انا طلعت 4 انفار. Sementara itu, hanya seorang yang tinggal untuk berkhidmat di Hospital Kamal Adwan di Beit Lahia dekat utara Gaza. Pengarah hospital Hossam Abu Safia berkata keadaan di situ digambarkan sebagai malapetaka besar. Abu Safia berkata, seorang doktor tersebut terpaksa merawat 145 pesakit. Tambahnya, walaupun mempunyai bekalan perubatan terhad, namun mereka lebih memerlukan pasukan perubatan untuk menyelamatkan dan merawat mangsa. Ketika ini, pesakit terpaksa dipindahkan ke Hospital Al-Shifa. الوضع كارثي بكل ما تعني الكلمة المعنى، لا ماء لا دواء لا طعام، وإن كان تم إدخال بعض المستلزمات ولكنها بسيطة وقليلة. نحن بحاجة ماسة جدا لإدخال الطواقم الجراحية حتى نستطيع أن نقدم أو ننقذ ما يمكن إنقاذه من المرضى المصابين. Dalam pada itu, menurut pakar bedah trauma dan kecemasan Organisasi Kesihatan Dunia WHO, kebanyakan mangsa di Hospital Kamal Adwan merupakan pesakit trauma dan memerlukan rawatan susulan.
are most of them trauma patients. Blast injuries, burn injuries, crash injuries, some of them already treated and stabilized, some other needing further stabilization. Tentera Israel didakwa berundur dari hospital ini Sabtu lalu selepas menahan ratusan orang termasuk petugas perubatan. Lebih 1,000 terbunuh sejak Zionis melancarkan serangan terbaru di utara Gaza. Sementara itu, seorang paramedik Gaza tersedu-sedu menangis kerana baru menyedari mangsa yang hendak dihantar ke hospital adalah ibunya sendiri. Abdul Aziz Al-Bardaini terpaksa ditenteramkan rakan paramedik lain kerana insan yang disayangi menjadi mangsa serangan Israel di Kem Al-Maghazi di Gaza City. Menurut rakannya yang bernama Tariq Bakit, sebaik membuka selimut Al-Bardini menjerit, "Ini ibuku, ini ibuku." Ibu Al-Bardini antara mangsa lain yang akan dipindahkan rumah mayat Al-Aqsa di Deir Al-Bala susulan serangan Israel di tengah Gaza. رحنا طلعنا على الاستهداف تمام امر طبيعي زينا زي المسافرين رحنا اجتنا كان في شهداء واصابات اخذنا اصابه اول حاجه توب ايرجن طفل كان شوي وضعه صعب تعامل مع زميلي جبت اصابه ثانيه وتعاملنا معها وكانت وقفنا النزيف وبنت لقيتها جابوا لنا الست هذه كانت محموله زي كفن ابو حرام ابيض حطيناها على وين على المقعد اللي بنقعد عليه حطيناها على جنب هيك تمام وقال لي تعامل معها وهو ما بيعرفش مين اللي موجود معانا. Cabang dakwah menerusi seni persembahan. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Felkra Berhad mencatatkan peningkatan pengagihan keuntungan boleh agih interim 2 sebanyak hampir 82 juta ringgit atau 168% pada tahun ini. Kejayaan itu bukti komitmen syarikat berkenaan membangunkan inovasi dalam operasi peladangan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, inovasi berterusan yang dilaksanakan membolehkan Felkra membangunkan tanah yang dahulunya berpaya dan menjadi habitat hidupan liar dimajukan dengan pelbagai tanaman agri-komoditi yang memberi keuntungan berlipat ganda. Proses ini menunjukkan kepada kita bahawa dengan usaha dan komitmen yang berterusan, kejayaan bukan lagi impian, tetapi satu realiti yang boleh dicapai. Ini adalah contoh yang terbaik bahawa perubahan dan kemajuan itu boleh berlaku apabila kita bersatu padu dan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Felkra Visionary Award 2024 di Pusat Dagangan Dunia WTC malam tadi. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan agihan keuntungan boleh agih interim 2 berjumlah 129.81 juta ringgit itu akan dibayar secara berperingkat sekaligus memanfaatkan hampir 68,000 peserta di seluruh negara. Sehubungan itu, bagi memastikan Felkra dapat terus mengembangkan operasi ladangnya, Rubiah menyarankan syarikat berkenaan menggunakan teknologi moden seperti drone, internet benda, IoT dan kecerdasan buatan AI yang terbukti dapat meningkatkan hasil tanaman dan memastikan proses pertanian lebih efisien serta berkesan. Baik, Denim and White Makeover, tema yang memberi inspirasi moden dan klasik buat mereka muda sempena Minggu Fashion College Community KK Raub kali ini, yang menjadi platform bagi menjungkil bakat 24 pelajar dari College Community Raub, Temerloh dan Rembau yang tampil dengan idea rekaan masing-masing. Pengarah College Community Raub Abdul Halim Safi berkata penganjuran Minggu Fashion KKR merupakan pencetus awal kepada kejayaan mereka muda dalam kerjaya fashion. Turut didedahkan kepada pelajar gaya pakaian yang matang dan kreatif. Pelajar College Community Raub sebelum ini telah menyumbang koleksi pakaian hasil kreativiti mereka untuk Personality TV dan 5 finalis Akademik Kura musim kedua terbitan TV Al-Hijrah. Daripada pendapat saya, yang pertama saya nampak pelajar saya ni
kurang keyakinan. So program ni saya nampak platform untuk kita memberi keyakinan pelajar-pelajar ni menunjukkan bakat-bakat yang terpendam lah. Sebab sebelum saya nampak kadang-kadang dia boleh buat baju yang cantik tapi komunikasinya tak okey. So dengan program ni saya nampak secara tak langsung benda tu dia keluarkan. Mungkin first time dia akan takut, mungkin akan datang. InsyaAllah saya rasa dia boleh perform lagi bagus lah. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui selepas program Fashion Week Refine Your Style Remain Fashionable 2024 dan majlis menandatangani surat hasrat Letter of Intent LOI KK Raup bersama TV Al-Hijrah. Turut hadir penolong pengarah kanan bahagian kolaborasi industri dan komuniti Muhammad Rahmat Hassan dan pengurus sumber manusia dan pentadbiran Al-Hijrah Media Corporation Muhammad Faizal Abdul Aziz. Melalui kerjasama dengan TV Al-Hijrah, beliau berharap bakat pelajar dalam dunia fashion dapat menyumbang kepada industri penyiaran sekaligus menempa nama dalam bidang tersebut. Seni persembahan menjadi salah satu cabang dakwah yang tampil dengan pendekatan lebih kreatif dan mampu memberi kesan kepada masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya giat menyuburkan aktiviti dakwah dengan pelbagai cara termasuklah menerusi seni. Terdahulu beliau hadir malam puisi Sirah Nabawiyah yang dianjurkan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Seperti contoh malam ini, kita gunakan seni untuk mendekati hati masyarakat. Kita menerusi alunan lagu, puisi dan perkara-perkara yang indah itu untuk dekat masyarakat. Jadi insya-Allah Hal Agama akan menyemarakkan lagi dakwah negara dan ingin saya tekankan di sini sebenarnya di Malaysia ini sangat subur dengan dakwahnya dan Islam tidak terancam sama sekali. Malam puisi Sirah Nabawiyah membawakan kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk dihayati oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Menyala unggun zaman yang garang, membakar tekad cekal. Hadir sama sastrawan negara Datuk Dr. Rahman Syari dan beberapa lagi penggiat seni sastra terkemuka negara. Program dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP diadakan sempena program Dakwah Negara 2024 dan sambutan Maulidur Rasul 1446 Hijrah. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syariat dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.